Jadi kat sini pun kena stop dekat 2. Yang ini minimum tadi. Kenapa? Walaupun nampak macam kita kira untuk maksimum, tapi bila dekat diagram dia adalah minimum sebab graf kita terbalik, reflect. Graf kita terbalik. Kenapa terbalik? Sebab dia start dengan negatif, amplitude dia negatif. So kat sini kita akan dapat negatif 1. So dia punya ni kat sini akan dapat 5. Macam tu. Boleh? Okay, boleh tak? Boleh. Ini 2 pi. Yang ini kalau nak tahu ini angka ada kat sini dia punya pi. Okay, so kalau macam ini 2 pi. Lepas tu kat sini kalau you nak tahu 2 pi ni mungkin ada masalah. Senang letak kat ujung yang tengah-tengah. Pi tu kat mana? Ni bila letak pi kat sini salah. Sebab graf kita dah shift dah ni. So satu cara untuk you tahu kat mana you nak letak pi, you boleh substitute nilai pi dalam you punya function. Saya dapat y equal to negative 3 sin pi plus 2. Okay, sin pi ni nilai dia adalah kosong. Tekan calculator pun akan dapat sin 180 adalah IFA. So kosong darab negatif 3, kosong tambah 2 tambah 2 tambah 2. So kat sini lah. Maksudnya pi dia dekat sini. Jangan pergi letak pi kat sebagai x-intercept, tak betul. Pi dia kat sini. Dia takkan betul-betul dapat pada x-intercept sebab dia dah shift graf kita. Okay, graf kita ni dia bukan start daripada kosong. So bermaksud kedudukan pi tu dah berubah. Cara nak tentukan pi tu kat mana, you pun gantilah nilai pi tu dalam function ataupun equation. Tengok di mana kedudukan dia. Okay, jadi dapat y kita dengan 2. So kat situ lah. And then yang lain-lain ni pun kita boleh lah agak-agak dia tengok center dia kan. Okay, ni yang mana dia shift vertical, shift secara menegak. Okay, secara menegak. Boleh tak setakat ni? Boleh. Okay, sekarang ni kita nak tengok. Okay, ni tadi yang ratio yang biasa. Biasa boleh aku yang ni. Okay, kemudian ada soalan tak nak tanya? Oh, pernah tengok cos pula. Kalau cos ni lebih kurang sama, tapi ada bentuk ini nombor 3, 4, 5. Okey, next kita tengok pula untuk apa? Tengok untuk cos. So ni sin. Kalau kita nak tengok cos, kita nampak dia graf sin. Kita pula nampak sin dulu lah. Kalau semua confuse, so kita tengok graf sin. Okey, graf sin yang ni macam ini cos, ini half. Kita dah tunjuk. Ini kan sin pula 1, 2. Okey, yang ini tarik dulu maksimum dan minimum dia berapa. Dan satu lagi dia punya cycle dia separuh, half separuh sahaja. So kalau yang ini, okay, orang nak cuba buat dulu nombor 1 ni. Cuba buat dulu. Depan tak boleh hijau, dia cakap kau ngantuk. Kita nak cuba buat. Siapa yang boleh buat dulu? Nombor 1 dan nombor 3. Kita selesai dulu graf sin. Beri masa sekejap untuk buat.
Okay, siapa yang boleh lukis, tunjuk kat teacher lah. Siapa yang berjaya lukis, tunjuk kat teacher. Dua gambar. Okey. Share dalam group lah. Share dalam group. Part nombor 1 dan 3. Satu baju ya. Ada siapa-siapa yang dapat lukis? Cuba ni share siapa yang dah dapat lukis. Ada yang dah dapat lukis? Dapat scan? Kita nak tengok. Tengok cycle dia satu separuh. Okay, bila separuh dia ada tunjuk tadi kan, separuh. Kemudian dia negatif 3. So you kena tentukan dia punya maksimum minimum berapa. And then dia akan start daripada bawah lah. Sebab dia negatif, dia reflex lah. Start daripada bawah.
Apa dia cuba buat, kita nak tengok, tak apalah, salah pun. Salah ke betul ke. Siapa nak cuba buat Ain ke, tunjuklah, share. Apa yang tengok situ ni? Kita tengok dekat ni. Siapa yang share ni? Siapa yang share? Saya, teacher saya. Siapa, Irfan? Ha? Saya. Irfan. Irfan. Okay, your maximum is -1 and minimum 5. Minimum dia tak appear. Sebab apa? Sebab kita punya graf kita separuh je kan. Saya kira separuh saja. Pi kata balik. Okay, betul? Betul? Yang ni betul? Yang seterusnya 2 sin 3/2x minus 3. So your maximum is -1. Your minimum is -5. So you start dengan 3. Okay, yang ini kurang tepat sikit. Dia punya cycle dia tu 3/2. 3/2 ni bermaksud 1/2. 1/2. Irfan buat, dia tak sampai 1 pun lagi ni Irfan. Dia bukan stop dekat range 3/2 pi tau Irfan, jangan confuse. Ni range dia masih lagi 2 pi, tetapi cycle dia adalah 1/2. Okay, tak apa, kita tunjuk. Thanks for sharing lah. Yang lain tengok ya. Kita tengok yang pertama. Okay. So kita tentukanlah dulu dia punya maximum and minimum. So this is the maximum is C tambah 3 kan kita dapat -1 lah. Okay, and then the minimum, dia punya, kalau graf kita ni dia kat sini negatif, memang you akan dapat yang maksimum tu nombor negatif lah ya, ataupun nombor yang lebih kecil dari compare dengan minimum, sebab graf kita reflex kan, terbalik. And then the minimum 2 C minus A, maksud kita ada 2 tolak -3, maksud kita akan dapat 5. Okay, graf dia ni asalnya ini kalau kita period apa tak 4, dia asalnya dia akan jadi macam ni. This is 2. Kita macam tu lah. Asalnya dia akan start daripada 2. Dia start dengan 2 ya. Dia akan start dengan 2. Sebab sini tambah 2. Okey, tapi dia punya minimum dia maksimum dia 1. So okey lah. Dia punya maksimum dia 5 lah contoh. Dia kurang lah kita buat ni lah. Patutnya kena sama lah. Kat sini dia masih sama. So kat sini dia start dengan 2, dia akan habis dengan 2. Dia punya maksimum dia ni 5. Kat sini akan dapat -1. Sepatutnya beginilah kalau cycle dia full sin X. Tetapi sekarang dia nak half sahaja. Bila half sahaja bermaksud dia akan kat sini sahaja. Jadi yang ini kita padam. Padam kat sini dia susah. Padam.
sampai sini saja sebab dia nak separuh. Ini separuh so tak ada dah. Okey, sampai sini saja. Betul lah macam Irfan buat tu. Jadi kita pun tandakan kat sini 2 pi, kat sini adalah pi. Dah cukup. Selesai. Itu je lah. Tapi buatlah proper ni kan. Ini y, ini x. Kita nak tunjuk je bentuk tu je. Boleh? Ada yang tak faham lagi ke yang ni? Ada yang tak faham lagi ke kenapa kita dapat graf macam ni? Kelas? Dia tak faham lagi ke? Faham tak kenapa bentuk dia macam ni? Sebab dia nak separuh. Sebab kalau kita tahu graf basic sign dia macam ni kan. Jadi kalau separuh yang ni sajalah sampai sini. Jadi tak payah ambil. Sampai sini saja ni. Dia tak payah ambil lah separuh. Okay? Separuh cycle saja. Ya? Sebab separuh lah dia tak ada untuk yang 5 tu yang teacher. Sebab tu dia tak appear dia punya max, yang 5 dia tu, minimum dia tu. Okey, boleh. Tapi kalau dia kata graf dia tadi sin x saja kat sini, maksudnya dia akan keluar jugalah 5 tu. Ya. Okey, next kita tengok pula kalau untuk yang ni. Yang nombor 3. Okey, nombor 3. Okey. Yang nombor 3, ini dia punya x dia masih lagi range 2 pi ataupun 360 2 pi range dia tak berubah. Cuma sekarang ni okey, kita cari dulu maksimum dia berapa. Negatif 3 tambah 2 so dapat maksimum dia negatif 1. Kemudian dia punya minimum negatif 3 tolak 2 dapat minimum dia negatif 5. Betul lah? Guna je lah formula yang kita bagi tu C plus A, C minus A. Okey, selesai. Kemudian tengok cycle dia. Cycle dia 3 over 2x. 3 over 2x ni sama maksud dengan 1 over 2x. Betul tak? Sama tak ni? Maksudnya 1 tambah separuh pula. Dia dah cukup. Dia akan jadi 1 complete cycle. 1. Lepas tu dia tambah sikit separuh. Okay, so dia akan jadi bodoh sikit lah kita ni selalu KS ni lah. Okay, dia akan jadi, dia akan start dengan negatif 3. Tengoklah, dia akan start dengan negatif 3. Jangan lupa, jangan start dengan kosong. Start dengan negatif 3. Ok, negatif 3. Kita lah kat sini. Maksimum dia 1. Minimum negatif 5 bawah sikit. Dan kat sini, ini 1 baru ni. Kalau macam kita buat sekali, baru 1. Sorry, maksimum dia negatif 1. Dia akan terlebih ke atas lah. Dia akan jadi negatif 3, 1, turun bawah sini. Kita akan buat satu cycle dulu. Dia 1 dan separuh. Kat sini negatif 3. Maksimum tadi negatif 1. Minimum dia kalau disambung ni adalah, ni buatlah elok kan. Jangan buat kita tubuh ni. Buat kat atas ni negatif 5. Ni baru 1. Tapi dia kata dia nak 1 dan separuh. Separuh, kita tahulah bentuk separuh sign tu dia akan tambah sikit ni. Okay, 1 dan separuh. Dan barulah kita tandakan dia punya dia punya tanda ni. Ni 2 pi. Yang ni dia agak lain pi. Okay. Dan yang ni agak dah pi over 2 ya. Sebab dia bukan, dia tak efek sangat ni. 2/2 pi. Ni lah graf kita. 1 ni sampai sini 1, lepas ni separuh dia. Itu maksud dia. Boleh? Irfan nampak tak Irfan tadi yang you buat tadi tu? Nampak dia, saya nampak. Yang lain? Yang lain Aiman, Ain, Hanan, Syahmi. Ya. Ya. Kan kita dah tahu yang point yang Y kan.
dia punya factor sebab dia punya period kan jadi lain kan. Macam mana? Macam mana nak tahu dia punya axial? X yang dia kat maximum minimum. Oh, sebenarnya dia. Period dia berubah. Okey, sekarang ni kalau you kira period dia berapa? Cuba you kira period dia berapa? Guna formula. 2 pi bahagi 3/2. So kita akan dapat apa? 4 pi per 4 pi per berapa? Per 3. 4 pi per 3 tu dia ada kat area sini lah kan? Maksudnya kat sini akan jadi 4 pi per 3. So kita kata sebenarnya untuk yang ini yang ini shift dia cantik lah, shift dia bukanlah shift yang obvious sangat kan. Ataupun satu cara mudah macam ni cerita lah. Satu cara mudah untuk ditentukan dia punya X dekat mana, you gantikan dia dalam that equation. Buat macam tu lah. Kalau you tahu period pun biasa tak nampak juga. Biasa you gantikan. Caranya katakan kita ganti dengan pi. Okay, you nak tahu pi tu kat mana? So kita gantikan 1 sama dengan 2 sin t over 2 pi minus 1. Okay, sekarang you tekan calculator. Sin t over 2 pi berapa? Sin t over 2 pi. Sin t over 2 pi berapa? Negatif 1 tak? T over 2 pi ni 270. Sin 270. Cuba tekan calculator. Nilai ni. Okey, negatif 1. So kita ada 2 darab negatif 1. So darab 1. So kita akan dapat apa? Negatif T. Berapa dapat pi? Dapat apa? Negatif 3 kan? Kita ni tak lukis semua lah ni. Kita letaklah kat negatif 3. Kita ni sebab curve kita tak sama besar. Ni besar, ini kecil. Jadi kita kata kalau you lukis, okey lah, elok. Kita punya curve ni, kita patutnya sama lah. Besar kalau besar ni, ini pun besar ni. Kita buat tadi tak ni. Jadi kita start dengan ni aku ambil sekejap sekejap. Okay, you all cuba lukis balik elok. Sekarang ni you punya pi you akan berada kat negatif 3. Sekejap ya. Apa nak tulis tadi? Ni cuba ni. You all nampak lagi? You all nampak apa sekarang ni? Nampak lagi tak soalan teacher tu? Tak nampak teacher search. Teacher nak tunjuk yang ni. Allah, kenapa dia keluar ini ya? Teacher nak tunjukkan you all. Sebab teacher lukis ni tak cantik. Jadi aku nak tunjuk yang lain. Mana pula punya ni? Sekejap teacher cari Sambil-sambil tu you lukis dulu yang cantik. Sebab teacher dah jumpa dah benda tu tadi. Tak ingat ada kat mana. Mana pula lah. Apa dia? Completed triple function graph. Mana? Sekejap. Tapi tu satu cara yang untuk you tentukan pi. Syafiqah boleh nampak tak Syafiqah tadi? Boleh. Kan? Boleh masukkan je lah. Masuk je supaya you tak tersilap sebab graf dia ada shift tadi kan? Graf ada shift biasanya pi dia akan berubah. Mana aku nak tengok ada tak dalam ni? Graf kita ni tadi. Two sides.
nak masukkan nilai? Negatif 5 ke negatif 3? Berapa kita kira tadi? Cuba masukin balik. Y equal to sin 2 pi minus 3. Okay. So 3 over 2 pi ni 270 sama negatif 1. So 2 darab dengan negatif 1 tolak 3. Oh, okay, kita akan dapat negatif 5. Maksudnya pi dia kat sini lah. Nampak ni pi dia. Satu cara you boleh masukkan je nilai. Kalau you macam, nak letak kat mana pi ni kan? Takut silap letak. Dia sebenarnya sekurang-kurangnya mesti betul letak pi ni. Ya? Bukan, jangan tengok curve yang ni, bukan curve yang ni, curve yang kat bawah ni. Kita tengah bincang curve yang kat bawah ni. Nampak tak? Semua? Ni curve yang kat bawah ni. Jangan pergi tengok curve kat atas tu. Kita tengah duduk bincang pasal ni. Ini 1. Tapi dia nak 1,5. So kita kena buat sampai sini. Cuma soalan Syafiqah tadi, macam mana kita nak tentukan nilai radian ke degree ke pada pasti X. Okay, teacher bagi suggestion, you ganti je dalam equation ataupun function, you akan baca nilai Y dia berapa. So dari situ you boleh tanda. Kalau macam ni, bila you punya X you sama dengan pi, you punya Y akan jadi negatif 5. So you pun tanda kat sini. Okay, yang lain-lain tu, kalau nak kira juga, sama juga. Buat macam tu juga. Nak tahu, okay, kalau pi per 2 nak letak kat mana pula? You ganti pula, you punya X tu dengan pi per 2. You boleh baca dia punya X kat mana. Y kat mana. Boleh faham tak ni? Okay? Boleh Ada soalan nak tanya? Kalau ada nak tanya, tanya. Masuk ke? Tak ada pun. Kalau nak tanya, tanya. Boleh? Okey. Ada lagi tak soalan kita nak buat? Okey, itu untuk sin. Okey, untuk sin. Kita tak soalan pelat-pelat sin ni. Okey, kemudian kita tengok kalau kita nak lukis sin yang dekat handout tak ada dah sin Soalan 1, 3, lepas tu yang bawah tu dah modulus. Okey, next kita tengok cos pula. Okey, boleh tak kita tengok cos pula? Sin ni ada lagi tak nak tanya sin ni? Sebelum yang modulus sekejap lagi. Modulus sekejap lagi. Kita nak tunjuk cos pula. Ini sin and then cos. Okay, cos sekarang ni, cik kata tadi cos dia sama juga dengan dengan sin. Cuma beza dia punya maksimum minimum tu lah. Mana kita punya handout tadi? Okay. Kita tengok yang cos pula. Ini tangent nanti dulu. Kita tengok cos. Ni ada tak cos? Ni tangent. Okey, contoh kalau macam ni, cos yang ni. Okey, cos yang ini. Dia ada shift dia 1. Ni dia tambah 1. Okey, maksudnya maksimum dia akan jadi berapa? Maksimum dia akan jadi 2 lah kan? Sebab dia tambah kat situ. Minimum dia akan jadi berapa? 1 tolak 1, kosong. So, graf dia akan jadi macam ni. Lebih kurang macam tu lah. Kat sini 2, kosong. Dia tak akan wujud tambah 1 ni. Sebab dia punya maksimum dengan shift dia ni akan sama. Dia start dengan sama. Di sini 2 pi. Kat sini pi. Lebih kurang macam tu lah untuk yang ini. Okay? Boleh? Boleh tak ni? Ni untuk cos. Sama lah juga. Korang carilah juga maksimum dia berapa. Maksimum dia adalah 1 tambah 1. So maksimum 2. Minimum 1 tolak 1. Minimum dia kosong. Lepas tu ni kosong ni. Kosong 2. Okey. Kemudian kita tengok ada satu lagi soalan kos. Mana kita nampak tadi? Okey. Kalau macam ni. So kalau macam ni carilah dulu maksimum dia berapa. Kita ada negatif 2 tambah 1 akan dapat apa? Negatif 1. C tambah A. Kita kira cepat ni bukan apa sebab kita dah beritahu kat you dah sebelum ni. Okay, minimum berapa? Minimum negatif 2 tolak 1. Dapat negatif 3. Kita pun lukis graf cos kita. Lukis graf cos. Dia akan start dengan negatif 1. Dia takkan ke atas lah negatif 1.
Kau macam itulah. Kat sini akan dapat negatif 1, kat sini negatif 3. So kat sini akan jadi 2 pi, kat sini pi. Macam itu. Okay? Boleh? Ini graf cos. Cos ni dia macam mudah lah sikit sebab dia kita tak payah fikir dia nak start kat mana, maksimum dia berapa. Maksimum still kena tahu tapi macam dia nak start kat mana tu tak adalah. Dia nak terfikir-fikir sangat sebab dia terus je maksimum itulah dia punya starting point dia. Okay. And then mana lagi cos? Okay, ada satu lagi cos. Cuba you buat ni. Yang ni. Y equal to 2 cos x minus 1. Cari maksimum dia dulu. Dan minimum dia berapa? Kita cuba lukis. Cuba lukis. Dah. Dah ada yang dah boleh lukis? Nak tengok? Cuba share. Siapa boleh buat? Nak tengok? Nak masuk ke sini. Apa soalannya? Aduh, panasnya. Cara korang kat rumah ni sebenarnya bila kau buat tu, boleh je lah check online sebenarnya. Betul ke tidak korang buat. Ni apa benda ni? Ni je. Dapat tak graf dia macam ni? Start dengan dia punya maksimum dia 1, minimum dia negatif 3. Ni 1, negatif 3. And then sampai sini je graf dia. Daripada sini sampai sini. Ni, cik tunjuk ni. Nampak tak cik tunjuk ni? Sampai sini, sampai 2 pi sebab kita nak sampai 2 pi. Okay. 1 dan negatif 3. Boleh tak cos ni? Boleh tak buat graf cos ni? Kalau kita lukis, tak ada. Tak dengan dia punya ni 1. Macam tu. Ni 1, ni negatif 3. Okay. Sekarang ni, cuba you lukis
Soalan ni nanti kita ubah sikit. Y sama dengan 2 cos 1/2x minus 1. Cuba lukis yang ni. Y equal to 2 cos 1/2x minus 1. Siapa yang dapat buat, cuba share kat grup je. Cik nak tengok. Ada siapa-siapa yang dah dapat buat? Nak tengok. Share sekejap seorang. Orang ke, 2 orang ke? Ada yang dah share ke? Teacher, Half. jadi Separuh separuh kan? sahaja. Tak ada nak share. Tak ada nak share. Separuh sahaja. Oh, jadi macam tu Pak. Nampak tak? Tak keluar. Tak keluar. Tak boleh bracket. Dia nak tengok siapa buat. Okey, ni dah Syabat. Nisha kenapa ni tak berjantung pula Nisha? Kenapa ada genggang pula ni? Ini kat mana? Kat ni. Aleha buat. Okey. Paruh itu. Sekejap. Separuh dia kat sini ya. Pula. Sekejap saya nak nampak.
Okey, kat sini masih lagi sama. Dia tak soalan kita ambil sama je. Kat sini negatif 3. So dia kata nak separuh saja. Maksudnya kita nak sampai 2 pi je kan. Sini je lah curve dia. Betul lah sini saja. Dia punya curve dia. Sekejap. 2 pula aku buat tu. Dia tak kita nak padam. Ni semua tak. Ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada. Yang ni pun janganlah hampa pergi tengok pula yang belah sini. Ni saja. Betul lah yang buat tu. Salihah dengan Nanisha buat tu betul. Okey. Dia separuh sajalah. Kita lukis separuh. Separuh daripada bentuk cos. Okey. Tu je beza dia. Kalau cycle dia separuh. Okey. Kemudian. Okey. Cara boleh nampak juga macam nak lukis graf cos, graf sin ni kelas. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh teacher. Okey. So macam mana? Nak stop sampai sini dulu ke apa? Nak stop sini dulu ke apa? Nak stop pun boleh, nak suruh sambung pun boleh. Nak stop ke nak sambung ni? Nak stop ke nak sambung ni? Nak sambung sikit yang modulus boleh ke? Kelas? Boleh. Boleh tak? Teacher, kalau graph tangent teacher? Tak dengar. Boleh dengar tak suara teacher ni? Dengar. Oh, sekejap. Boleh dengar tak suara teacher? Boleh tak seorang cakap teacher tak dengar? Boleh teacher. Boleh teacher. Tak dengar. Oh, dia termute. Mana yang datang mute tu pula? Aduh lah. Okay, kelas. Boleh dengar tak? Sorry. Teacher ni tertekan apa lah tadi. Boleh sambung lagi ke sikit ni? Boleh tak sambung yang ni?
yang modulus ni. Kita tunjuk sikit kot yang modulus. Kita tunjuk sikit kot yang modulus ni. Modulus ni sebenarnya konsep dia, bila you nak lukis graf yang modulus, you buat dulu graf biasa. Contoh macam ni kan. Kalau kita ada macam ni, cos 1/2 X. Okay, modulus. Modulus maksudnya dia tak akan ada bawah pada paksi X itu je. Okay, so kita pun buat macam yang biasa tadi. Graf tadi yang ni yang separuh samalah macam tadi kan. Dia akan jadi macam ni. Separuh macam tu. Separuh kita anggap ni sama. Separuh. Sini pi. Okay, ni 1 -1. Kalau you ubah, you buatlah samalah. Samalah jarak atas bawah tu Okay, kemudian sekarang ni dia nak modulus. So once we have modulus, cara dia, you pun you dapat yang biasa ni, you pun pindah je yang curve yang kat bawah X ni, paksi X ni, pindah ke atas. Okay, pindah ke atas. Patutnya dia sama lah ni, kita buat tak sama ni kan. Macam ni. Dia kan jadi, Allah. Sekejap. Dia akan jadi macam ni lah. Okay. So, yang bawah ni you padam je. Kata jadi pula. Yang bawah ni you padam je. Padam balik. Okay. Sudah akan jadi lebih kurang macam ni. Okay. So, kalau nak nampak, sekejap kita cuba buka yang kod situ tadi. We have cos. Sekejap ya. Share dengan you all. Okay, sekejap. Ni nampak tak? Ni kalau modulus ni, dia ada kat atas. Ni yang cantik lah sikit. Yang kalau teacher buat tadi tak cantik pun kan. Sebab tak nampak. Okay, ni yang kita buat tadi. Yang ni daripada sini sehingga sini. 2 pi ni you tengok. Ni yang dah dinaikkan lah tadi. Yang dah dinaikkan tadi. Sebabnya kalau kita tunjuk kat you all. Okay. Sebab asal dia tadi dia macam ni graf dia. Ini kalau dia separuh tadi half. Okay, half dia akan jadi tak elok pula nak lukis ni. Dia akan macam ni lah. Macam tu lah lebih kurangnya. Tapi bila dia kata dia nak modulus, maksudnya dia tak payahlah buat yang you reflex saja ke atas. So you boleh padam terus. Dia ada dua, sama ada nak padam ataupun you buat garis putus. Pemirsa akan terima. Tapi kita faham lah, maksudnya you nak bagi garis tu nampak tapi you tak nak gunalah garis tu. So you kena buat putus-putus. Jangan biarkan dia dalam solid line. Itu tak boleh. Okay. Sama ada padam terus ataupun buat garis putus-putus macam ni. Untuk you tunjukkan yang asalnya you buat daripada yang biasa. Yang tidak ada modulus. Okay. And then kita tengok pula untuk yang ni. So yang ni buat dulu graf biasa. Kita buat dulu graf biasa.
Graf biasa kita macam mana? Berapa maksimum dia ni kelas? Maksimum dia berapa? 3 Maksimum 3, minimum negatif. negatif 1. Okey. So kalau kita lukis yang graf biasa kita akan dapat. Tapi dia ada 2 ni kan. 1. Lepas tu 1 lagi. 2. Okey, ni yang biasa kita akan dapat 3. Yang ni negatif 1. Tapi sekarang yang kita nak yang ada modulus. So kita akan naikkan yang bawah ni lah, yang kecil ni. Yang bawah ni naikkan dia takkan sama dengan atas sebab dia daripada negatif 1, you reflect dia akan jadi 1 je kat sini, 1. Jadi yang lain ni bolehlah padam ya, ataupun buat garis putus-putus. Nak padam terus pun boleh. So dia akan tinggal macam ni je. Kalau kata tak confident lah nak padam, ada masa nak semak, kau buatlah garis putus-putus macam ni. Macam gitu. Nampak? Nak padam terus boleh, nak buat garis putus-putus boleh. Sebab pemeriksa akan consider yang atas ni saja. Jangan biarkan dia dalam solid. Dia garis biasa kat bawah. Itu salah. Ya, itu salah. Dia ada 2 je option. Sama ada padam terus atau buat garis putus-putus. Untuk yang asal. Okey? Boleh tak ni? Dia nampak tak? Boleh. Okey. Ini Boleh. sikit je lagi ya. Kita nak tunjuk sikit je lagi. Ni last ni ya. Ni last lah. So apa maksimum dia? Kelas? Maksimum dia berapa? Negatif 1 tambah 2 berapa? 1. Minimum? Negatif 1 tolak. Negatif 3. So kita pun lukis. Kita lukis. Allahu Akbar. Okey. So kita lukis yang biasa, kita akan dapat maksimum 1, minimum negatif 3. Dia start dengan negatif 1. Dia start negatif 1. Lebih kurang macam ni lah. So this is negative 1. Kat sini 1. Kat sini negatif 3. Contohlah So once kita lukis yang biasa yang ada modulus, so kita buat naik atas yang mana? Kita akan buat naik atas pertama yang ini. So dia akan jadi 1, dia akan nak pergi kat 1. Negatif 1 dia akan pergi kat 1. Ini 3, dia akan pergi dekat macam tu. Okey. Ni 3. Sebab bawah dia tadi asal negatif 3, so akan pergi kat 3. So yang lain-lain kita padam. So padamlah. Ni padam. Ni pun jangan lupa padam. Inilah graf kita. Modulus 2 sin x minus 1. Okey? Boleh tak ni? Boleh. Okey, kalau boleh tu dah lah. Teacher rasa stop sampai situ sahaja. Okey, nanti kita akan tengoklah bila lagi masih sesuai untuk kita buat kelas dan sebagainya, untuk kita sambung lagi. Sebab dalam graf ni dia ada sikit lagi tangent tak masuk lagi ya, sebab nak sambung tangent dengan solutions number of solution dalam graph trigo function. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey semua. Kalau okey, kita stop sampai situ je lah. Kita akan bagi soalan lain untuk graf supaya you practice buat graf nanti. Boleh dalam grup. Okey kelas. So kalau tak ada apa-apa itu saja untuk petang ni. Dah? Okey. That's all. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you, teacher.